Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, mari kita bongkar dan buat pendedahan. Mungkin maklumat ini tidak dibaca ya oleh ahli parlimen Macang ini. Ya, apabila beliau berkata semakin banyak semakin banyak kebangangan, kedangkalan, kebodohan terkeluar daripada dirinya nih sahabat-sahabat semua. Isu sekarang ini adalah mereka kaitkan isu BlackRock ini ya bersama dengan Amy Hesby. Dan katanya syarikat ini membeli saham ya yang mana syarikat ini kononnya pro kepada Zionis. Jadi beberapa hari yang lalu sahabat-sahabat semua, Perdana Menteri kita telah pun memberikan jawaban ya bahwa apa yang dikatakan oleh geng-geng penfitnah ini, penghasut ini ya, Datuk Seri sudah menjawab. Katanya dakwaan MAHB dijual kepada syarikat pro-Zionis tidak berasas ya. Perkara ini sudah diterangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menyatakan ya bahwa apa yang dikatakan semua ini adalah sekadar untuk membuat hasutan ya, menghasut seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, berkata bahwa dakwaan 25% daripada baki saham Malaysia Airport Holding Berhad MAHB akan dimiliki oleh syarikat pro-Zionis adalah tidak berasas. Anwar berkata dakwaan yang dibangkitkan pembangkang itu semata-mata untuk menimbulkan kebencian terhadap kerajaan. Tiada apa-apa positif daripada mereka, hanya menimbulkan kebencian dengan iri hati, kata Perdana Menteri kita. Dan syarikat yang dikatakan itu adalah seperti mana yang saya katakan tadi, yaitu syarikat BlackRock. Dan hari ini, selepas Perdana Menteri membuat kenyataan sahabat-sahabat semua, sekali lagi ahli parlimen Macang yang terpaling bijaksini ini membuat satu kenyataan, memusingkan segala fakta, memusingkan makna kononnya. Bukan itu yang mereka buat, bukan untuk menghasut dan sebagainya. Ini dia. Jadi rancangan ambil alih MAHB jejas wibawa Anwar sebagai pejuang Palestin. Ya, ini antara kata-kata spin yang dipusingkan maksudnya oleh ahli parlimen Macang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat kenyataan beliau, dan selepas itu saya akan berikan satu pendedahan semasa kerajaan PAS dan juga bersatu apa yang mereka lakukan bersama dengan syarikat BlackRock ini yang hari ini mereka tuduh sebagai syarikat pro-Zionis. Dan kenapa sewaktu mereka pula berdiam diri dan tidak menganggap BlackRock ini sebagai syarikat pro-Zionis. Jadi sahabat semua, mari kita baca kenyataan media ini. Rancangan pengambil alihan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB oleh sebuah konsortium yang termasuk sebuah syarikat terkait pro-Zionis akan menjejaskan wibawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kedudukan Malaysia sebagai pejuang Palestin, dakwa seorang ahli parlimen pembangkang. Ahli parlimen Macang Wan Ahmad Faizal juga turut menolak dakwaan Anwar yang berkata pihak yang mengkritik pengambil alihan MAHB sebagai cuba melahirkan kebencian rakyat terhadap kerajaan. Katanya, isu yang kita bawa bukan dengan niat hendak menghasut seperti kata Anwar, kata MP Macang ini. Kita hendak pertahankan maruah negara kita, maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri selaku pejuang Palestin yang terkemuka, katanya. Hanya kerana satu perkara yang dibuat oleh orang-orang yang tidak sepatutnya mereka buat, akhirnya nama Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilihat sebagai hipokrit, katanya, melalui video yang dibuat naik di media sosial hari ini. Kita tengok betapa hebatnya ya, mereka memusingkan segala fakta. Katanya mereka lakukan ini untuk menjaga supaya Datuk Seri tidak dianggap sebagai hipokrit, katanya. Ya, yang sedang menyerang Perdana Menteri kita itu siapa? Kalau bukan pihak pembangkang. Mereka menjadikan perkara ini sebagai satu isu, ya, turut mengaitkan syarikat ini sebagai syarikat pro-Zionis yang kononnya mengambil alih syarikat ini, syarikat MAHB berapa peratus dan sebagainya, 25% kah. Jadi mari kita lihat sebenarnya sahabat semua apa yang berlaku beberapa tahun lalu ya, ketika kerajaan Perikatan Nasional ya yang ditadbir oleh PAS dan juga Bersatu, dan Perdana Menterinya ketika itu tidak lain tidak bukan adalah Muhyiddin Yassin. Dan syarikat yang mereka katakan ini adalah syarikat BlackRock. Jadi kalau kita tahu, sebelum saya baca kenyataan ini sahabat semua,
yang saya ambil kenyataan ini pada tahun 2021, 26 Februari. Apa yang berlaku dilakukan oleh Kerajaan PAS dan juga Bersatu bersama dengan BlackRock ini yang hari ini mereka anggap sebagai syarikat pro-Israel ataupun pro-Zionis. Jadi sebelum itu sebenarnya syarikat BlackRock ini sebenarnya memiliki puluhan saham di puluhan saham syarikat ya di negara kita, di Malaysia ini. Dan antara syarikat itu adalah seperti Petronas, TNB, Maxis, Celcom Digi dan juga CIMB Bank. Mereka memiliki saham di beberapa syarikat ini, sahabat-sahabat semua. Dan ia berlaku sejak tahun 1990-an lagi. Dan yang terkini, sebelum mereka menjadikan isu ini sebagai untuk menghasut seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ya mereka menganggap kononnya saham dibeli oleh syarikat BlackRock ini yang mempunyai ataupun terkait dengan ejen Zionis kerajaan ya ataupun Zionis yang kejam. Itu antara tuduhan mereka. Jadi mari kita lihat sebenarnya sahabat semua apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin kan ketika itu kerajaan adalah di bawah PAS dan juga Bersatu. Jadi ini saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenyataan media ini ya, yang seperti pada tahun 2021, 26 Februari, ketika itu Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. KWSP lancar dana terurus berasingan syariah pertama dan terbesar di dunia sebanyak 600 juta ringgit. Kalau dalam 600 juta USD, kalau dalam ringgit Malaysia sebanyak 2.6 bilion ringgit. Jadi sahabat semua, jadi saya ingin membacakan kenyataan ini dan saya ingin tunjukkan kepada Anda ya supaya Anda melihat apa yang saya katakan ini bukanlah rekaan semata-mata, tetapi ya ia sudah dinyatakan di dalam media yang saya petik daripada Berita Harian tahun 2021. Kumpulan wang simpanan pekerja melancarkan dana akaun terurus berasingan, pelaburan langsung dan pelaburan bersama ekuiti persendirian patuh syariah yang pertama dan terbesar di dunia dengan peruntukan sebanyak 600 juta USD ataupun 2.4 bilion ringgit. Menerusi peruntukan, KWSP telah menumbuhkan 3 dana SMA bernilai 200 juta ataupun 810 juta ringgit, setiap satu yang dikendalikan oleh 3 pengurus dana ekuiti. Yang pertama, BlackRock. Ini dia sahabat semua, syarikat BlackRock, Harbourvest Partners LLC dan juga Partner Group AG dengan mandat global yang memberi fokus kepada strategi pelaburan langsung dan pelaburan bersama ke dalam urus niaga, pertumbuhan dan pembelian. Jadi sahabat semua, Anda boleh nampak ya, nilai duit daripada KWSP ya, mereka melancarkan dana akaun terurus ya daripada duit KWSP ini untuk menumbuhkan dana SMA yang bernilai ya sebanyak 600 juta USD ataupun 2.4 bilion. Dan antara 3 syarikat yang mengendalikan yang dilantik ya oleh Kerajaan Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu ketika itu adalah BlackRock ya, dikendali oleh 3 pengurus dana ekuiti yaitu BlackRock. Anda boleh nampak sahabat semua, bukan saya katakan tapi ia tertera di sini. Yang saya highlight itulah dia BlackRock. Jadi hari ini mereka coba kaitkan BlackRock ini dengan rejim Zionis ya, kononnya ya terkait dengan penyokong sana, dan kenapa hari ini katanya kerajaan hari ini menjual kepada syarikat ini. Dan daripada kenyataan daripada MP Machang, kononnya mereka tidak mahu supaya Datuk Seri ini dianggap sebagai hipokrit. Sebenarnya sahabat semua, siapa sebenarnya yang hipokrit? Dengan jelas wang KWSP ini dikendalikan oleh BlackRock ini ketika kerajaan wang KWSP yaitu dana akaun terurus berasingan yang dibuat ketika kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional ini diurus oleh 3 pengurus dana ekuiti persendirian, antaranya BlackRock. Sahabat-sahabat semua, kenapa sewaktu ini ketika ini mereka tidak bising? Kenapa ketika ini mereka mengunci mulut dan tidak pula mempersoalkan seperti mana yang berlaku hari ini? Jadi sahabat semua,
Kalau apa yang dikatakan oleh MP Macang ini kononnya bukan untuk menghasut dan sebagainya, ya, orang selalu cakap mana ada pencuri mengaku dia mencuri, mana ada orang menfitnah mengaku dia menfitnah, yang terakhir mana ada orang menghasut dia mengaku dia menghasut, betulkah? Dia akan pusing segala pusing kata-katanya. Ya, kononnya Datuk Seri tidak mau dianggap sebagai hipokrit, tapi sebenarnya yang hipokrit dalam isu ini adalah pemimpin-pemimpin pembangkang. Dan ketika mereka menjadi kerajaan, mereka sendiri melantik panel ini untuk mengurus dan juga mengurus dana akaun terurus berasingan, wang KWSP, wang anda sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita baca lagi, tempoh pelaburan bagi dana SME itu adalah dari tahun 2021 hinggalah tahun 2025, tahun depan. Jadi sementara tempoh dana, maksudnya kalau tahun depan sahabat semua, dana yang diurus dan dilancarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin, Kerajaan PAS nombor 1 ini masih lagi berjalan sehingga tahun depan, tahun 2025. Jadi sementara tempoh hayat dana akan berlangsung dari 2021 hingga 2023, tertakluk kepada tempoh lanjutan seterusnya dengan persetujuan KWSP. Jadi kalau kita lihat lagi, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP masa sewaktu itulah ya, tahun 2021, yaitu Tunku Ali Zakri alias berkata, pihaknya berbesar hati menjadi pelabur, institusi pertama yang mewujudkan dana pelaburan langsung, pelaburan bersama ekuiti persendirian patuh syariah, dan ia adalah dana yang terbesar dunia dengan mandat pelaburan global. Beliau berkata, usaha itu bermula pada tahun 2018 untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan demi memastikan bahawa KWSP dapat memberikan pulangan pelaburan yang mampan kepada ahli. Jadi, apa yang saya ingin katakan di sini sebenarnya sahabat semua, bahwa syarikat yang sedang dikaitkan oleh pemimpin-pemimpin daripada pembangkang PAS dan Bersatu ini sebenarnya adalah syarikat ini yang juga kita nampak dan jelas bahwa mereka adalah sebuah syarikat yang sudah berada di negara kita puluhan tahun sahabat-sahabat semua. Dia bermula sejak 1990-an dan sehingga hari ini masih ada. Jadi apa yang saya coba sampaikan di sini sahabat semua, apa yang dikatakan oleh MP Macang ini kononnya dia tidak membuat ataupun seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahwa apa yang mereka lakukan ini berniat jahat untuk menghasut dan sebagainya, demi katanya untuk supaya Datuk Seri Anwar ini tidak dianggap hipokrit, dilihat sebagai hipokrit katanya melalui video. Ini antara kenyataan mereka. Tapi sebenarnya sahabat semua, seperti yang saya katakan, mereka ni kepakaran mereka adalah untuk memutarbelikkan kata-kata mereka. Untuk kalau sebelum ini lain maksudnya, hari ini lain maksudnya, ya. Kalau hari ini menghasut, katanya hari ini mau bantu Perdana Menteri. Siapa yang boleh percaya dengan geng-geng seperti ini sahabat-sahabat semua, ya? Syarikat yang mereka tuduh itu sebenarnya apa yang mereka lakukan bersama, ya, syarikat itu dilantik ya untuk mengendalikan dana yang mereka buat pada ketika itu semasa Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin sahabat-sahabat semua. Jadi saya akan sertakan list ini ataupun link ini di dalam bahagian komen supaya anda mungkin boleh baca, boleh share dengan geng-geng kaki fitnah, geng-geng penghasut daripada pembangkang ini sahabat-sahabat semua. Betapa mereka hari ini kita lihat betapa hipokrit dan terdesaknya mereka untuk memainkan isu-isu seperti ini. Tapi mereka lupa apa yang mereka pernah lakukan bersama dengan syarikat yang sekarang ini dituduh pro-Zionis oleh mereka. Tapi sebenarnya sewaktu mereka menjadi kerajaan, ya, mereka suruh syarikat ini menjaga dana KWSP sahabat-sahabat semua. Duit anda, duit rakyat. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.